Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi bersama saya Nazir Kahar dalam agenda Awani. Pastinya dalam seminggu ini antara topik perbincangan kita sama ada di rumah, di kedai makan, di kedai kopi ataupun di tempat kerja adalah bilakah pembubaran parlimen yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri. Kerana sejak minggu lepas lagi Parti UMNO Barisan Nasional sudah pun memberikan kata sepakat bahawa mereka bersetuju supaya Perdana Menteri secepat mungkin menghadap Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen bagi membolehkan pilihan raya umum ke-15 dijalankan dalam masa yang terdekat, kalau boleh sebelum musim tengkujuh. Tetapi kita sudah pun mendapat maklum daripada jabatan yang berkenaan, misalnya musim transisi monsun timur laut sekarang juga ada kemungkinan beberapa lokaliti ataupun kawasan tertentu akan menerima intensiti hujan yang tinggi, maka dengan itu akan berlakulah banjir kilat ataupun banjir di setengah kawasan. Tetapi bagi negeri-negeri yang sinonim dengan banjir, iaitu negeri Pantai Timur dan juga sebahagian di Pantai Barat, termasuk Sabah dan Sarawak, pastinya akan diramalkan mengalami banjir besar apabila monsun timur laut masuk pada pertengahan November 2022 ini. Jadi teka-teki sentiasa berada di bibir pemain politik termasuk pimpinan kanan kerajaan, dan pastinya ini akan menjadi orang kata pun jawapan yang kukuh bagaimana kerajaan akan meneruskan bajet 2023 ataupun tidak pada hujung minggu ini. Jadi untuk membincangkan bagaimana kita membicarakan tentang bajet 2023, tentang isu banjir yang akan berlaku dan pembubaran parlimen, kalau saya ungkapkan dengan 3B ini. Jadi Profesor Madya Dr. Izani Mohamad Zain dari Universiti Putra Malaysia sudah pun bersedia, seorang penganalisis politik yang tidak asing lagi, untuk memberikan komen beliau berkaitan dengan 3B yang akan kita bincangkan pada malam ini. Assalamualaikum Prof. Madya Dr. Izani, apa khabar? Salam Tuan Haji, terima kasih. Jadi pastinya doktor dan rakan-rakan penganalisis politik dekat dan begitu cakna dengan apa juga rumus dan juga culaan-culaan dan tekaan-tekaan berkaitan dengan bilakah pilihan raya umum ke-15. Jadi bagi Dr. Izani, adakah ini merupakan bola yang ada di kaki Perdana Menteri, sama ada beliau mampu membawa suara ini ataupun keputusan ini dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong, ataupun sebenarnya rumus ini dah kita dengar sejak awal tahun ini dan akhir tahun lalu selepas kejayaan besar di peraya negeri Melaka dan sebelum itu dan selepas itu negeri Johor oleh BN dan UMNO. Jadi nampaknya ia terus berterusan sehingga hujung tahun ini. Pada pandangan Dr. Izani. Okey, terima kasih. Sebenarnya cerita pembubaran parlimen ini sudah kedengaran sejak lama. Kalau kita imbas kembali semasa krisis politik pada tahun 2020, apabila berlakunya perubahan kerajaan, UMNO adalah parti yang awal lah mendesak pilihan raya diadakan kerana mahu mengembalikan mandat kepada rakyat. Dan cuma pada ketika itu idea untuk membubarkan parlimen dan meneruskan pilihan raya tidak relevan kerana negara pada ketika itu berhadapan dengan penularan pandemik COVID-19 yang memberi ancaman dan juga impak kepada kesihatan awam dan juga menjejaskan ekonomi negara. Tetapi pada masa yang sama kita juga fahami pada ketika itu UMNO bukan sahaja nak mengadakan pilihan raya lebih awal untuk mendapatkan mandat daripada rakyat. Sebenarnya kalau kita imbas kembali, UMNO sangat terkesan dengan wakil-wakil rakyat mereka yang melompat parti ke parti yang lain. Kalau kita lihat dalam pilihan raya yang lalu, UMNO telah memperolehi 54 kerusi parlimen, iaitu kerusi yang paling banyak berbanding PKR 47 kerusi, DAP 42 kerusi. Tetapi selepas 17 ahli parlimen mereka keluar daripada parti, maka kekuatan UMNO hanya tinggal 37 kerusi. Jadi pada ketika itu, idea UMNO untuk mengadakan pilihan raya lebih awal adalah untuk bukan sahaja untuk mendapatkan mandat daripada rakyat, tetapi nak menghukum ahli-ahli parlimen mereka yang telah melompat parti. Jadi isu pembubaran parlimen ini memang seringkali dibangkitkan, malah dalam PKP kita sebelum ini darurat telah dapat menyelamatkan
senario kita mengadakan pilihan raya lebih awal. Tetapi dalam tempoh yang terdekat ini desakan pilihan raya ke-15 semakin kuat, dan ini dapat kita lihat dengan tarikh pembentangan bajet 2023 diawalkan. Malah kita juga dapat makluman ada pertemuan UMNO di pejabat di Putra World Centre, dan sudah tentu ramai yang akan menanti-nantikan. Malah ada yang menyebut kabar angin mungkin pembubaran parlimen berlaku sebelum pembentangan bajet 2023. Jadi saya kira Perdana Menteri terutamanya perlu mengambil kira semua pandangan lah, sama ada pembubaran parlimen ini wajar dilakukan sekarang ataupun tidak. Malah laporan media juga ada menyebut Perdana Menteri berusaha untuk mendapatkan pandangan-pandangan daripada Ketua Polis Negara dan sebagainya, kerana pembubaran parlimen yang membawa kepada pilihan raya ke-15 ini perlu mengambil semua aspek, termasuk aspek keselamatan, kesejahteraan dan juga rakyat yang akan turun mengundi dalam pilihan raya yang akan datang. Bagi Dr. Izani, pastinya Perdana Menteri akan mempertimbangkan semua faktor selain daripada tekanan yang berterusan daripada parti beliau sendiri. Tetapi bagaimana keputusannya ini akan memberi keputusan situasi menang-menang, kerana isu banjir kita sedang bersiap siagalah. Kalau agensi kerajaan itu fokusnya adalah membantu rakyat, menyediakan pusat-pusat pemindahan, menyediakan alat-alat makanan untuk diberikan ataupun bantuan segera kepada mangsa-mangsa banjir dengan asetnya, dengan logistiknya. Begitu juga dengan SPR-nya tengah sibuk juga untuk menugaskan agensi kerajaan juga, agensi yang sama, orang yang sama yang akan ditugaskan di semua pusat-pusat pengundian, dan dikatakan lebih banyak pusat pengundian, saluran dan juga masa mengundi akan dipanjangkan lebih sejam seperti mana yang dikatakan oleh Menteri Undang-Undang. Jadi di mana situasi menang-menang pada pandangan Dr. Izani, Perdana Menteri perlu membuat keputusan besar ini? Okey, situasi menang-menang dalam politik sukar berlaku tetapi kalau kita lihat itu agak klise ya Dr. Izani. Klise, betul lah. Tetapi kita musim tengkujuh ni memang satu isu yang besarlah, kerana perubahan cuaca iklim dunia, dan kalau kita pada hari ini pun memang hujan mencurah-curah di Kuala Lumpur, dan kita tahu bahawa kalau pilihan raya tidak diadakan sekarang, mungkin pilihan raya perlu diadakan dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang, kerana musim tengkujuh ini mungkin akan melangkaui sehingga Mac pada tahun hadapan. Tetapi pada masa yang sama saya fikir isu-isu keselamatan, isu-isu kesejahteraan pengundi ini juga penting untuk diambil kira, kerana kita kena ingat bahawa kos untuk mengadakan pilihan raya yang akan datang ini akan mencecah 1 bilion. Betul. Malah kalau pilihan raya ini diadakan dalam musim tengkujuh, mungkin kosnya akan lebih meningkat kerana bencana alam sudah tentu mengambil kira bantuan-bantuan kemanusiaan dan sebagainya. Jadi apa tindakan yang boleh dilakukan oleh Perdana Menteri ialah perlu mengambil pandangan semua pihak, termasuk individu ataupun tokoh yang boleh membantu beliau seperti Ketua Polis Negara, SPR supaya ada satu kesepakatan, kerana pilihan raya ini bukanlah agenda satu-satu parti politik saja, ia adalah satu agenda yang melibatkan seluruh rakyat Malaysia. Jadi saya fikir Perdana Menteri boleh mengimbangi tuntutan politik dan juga tuntutan negara yang lebih besar. Malah apabila berlakunya musim tengkujuh ini, sebenarnya rakyat akan berharapan dengan banyak masalah dari segi logistik, makan minum, bekalan makanan terputus, pengangkutan dan sebagainya. Jadi ini perlu difahami dan diambil kira sebaik-baiknya lah oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Bagi Dr. Izani yang sentiasa berada di lapangan,
mencerap sentimen pengundi dan juga rakyat, dan juga ada rangkaian yang luas dengan pimpinan politik dan juga ahli politik. Pastinya situasi pada 2022 dan juga selepas pilihan raya umum ke-14 ini ia amat berbeza dengan situasi politik sebelum PRU ke-14 ataupun ketika BN UMNO menjadi satu tunggak utama, boleh menang 2/3 setiap kali pilihan raya. Jadi jika nak bubar juga oleh Perdana Menteri, apa bezanya kalau bubar sekarang dengan keadaan apa yang kita sudah bincangkan awal ini, dengan menghabiskan penggal hingga tahun hadapan, iaitu menjelang September 2023. Jadi apa bezanya kalau ditangguhkan lagi dan Perdana Menteri boleh melanjutkan pentadbiran beliau dengan rangkaian ataupun dengan barisan kabinet beliau, dan rata-ratanya parti komponen yang menyokong beliau sebagai Perdana Menteri ini menolak untuk pilihan raya dalam masa tengkujuh ini, iaitu Bersatu dan juga PAS dan juga rakan-rakan dari Sabah dan Sarawak. Jadi pandangan Dr. Zani bagaimana? Okey, kita sedia maklum bahawa mandat kerajaan sedia ada akan berakhir lewatnya Julai pada tahun hadapan. Bermaksud ada lagi lebih kurang 9 ke 10 bulan. Tetapi pada masa yang sama kita harus ingat bahawa politik ini sangat berkaitan dengan masa, the right time. Jadi kita faham bahawa UMNO memang hendakkan pilihan raya lebih awal kerana mereka memerlukan mandat yang besar supaya mereka dapat menubuhkan kerajaan. Dari segi perbezaan sebenarnya tidak ada banyak beza kerana tempohnya sangat dekat, tetapi bagi sesetengah parti politik masa itu emas, masa itu penting untuk mereka berencana masa hadapan politik mereka. Ini kita dapat fahamilah, kerana sebab itulah kalau kita lihat sejak dulu lagi UMNO memang mendesak pilihan raya lebih awal diadakan. Tetapi pada masa yang sama kita tidak dapat menafikan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Perdana Menteri, beliau baru saja menjadi Perdana Menteri dalam tempoh setahun. Sudah tentu beliau mempunyai banyak agenda yang hendak dilakukan, dan beliau juga ingin melakar rekod-rekod dan pencapaian yang baik yang boleh ditonjolkan kepada rakyat, dan sudah tentu kejayaan Perdana Menteri akan mencerminkan kejayaan UMNO juga. Tetapi dari sudut politik itu tidak berlaku kerana UMNO sebagai sebuah parti politik sentiasa mendesak supaya pilihan raya lebih awal diadakan. Dan kalau kita lihat dalam perbincangan top 5 UMNO, memang itulah isu yang telah dimainkan, tetapi sehingga sekarang kita belum lagi mendapat apa-apa keyakinan yang kukuh daripada Perdana Menteri tentang tarikh pilihan raya ini akan diadakan. Jadi kita menunggulah apakah keputusan dan juga pengumuman Perdana Menteri, kerana beliaulah yang akan mengusulkan tarikh pembubaran kepada Yang Di-Pertuan Agong mungkin sedikit masa lagi. Penganalisis politik, indikator dan juga pemboleh ubah di lapanganlah yang akan menjadi penentu siapakah yang akan dipilih oleh pemilih yang akan menentukan pemilihan mereka di kotak undi pada pilihan raya umum ke-15 yang akan datang. Bagi Dr. Izani, pada ketika ini, apakah indikator dan pemboleh ubah yang perlu diberi perhatian supaya semua pihak yang berkeyakinan tinggi, yang tidak berkeyakinan, yang rasa mereka akan kalah teruk, rakyat yang sudah mungkin tidak ada harapan lagi kalau pilih siapa pun kali ini, ataupun kerajaan yang dipilih akan jadi pemerintah yang sama sebelum-sebelum ini, ataupun tidak kukuh kerana senario politik kita dah berubah dengan adanya UDI 18, ada Akta Lompat Parti dan juga pendaftaran automatik itu. Pandangan Dr. Izani? Okey, apabila kita bercakap tentang pemboleh ubah dan juga faktor yang mempengaruhi perilaku pengundi, sebenarnya ada banyak. Ada faktor ada faktor parti politik, faktor calon dan sebagainya. Tetapi kita dapat melihat sejak akhir ini, faktor calon itu telah melangkaui parti politik. Banyak pihak yang mengundi atas faktor calon berbanding parti politik. Tetapi
dengan adanya lompat parti dan sebagainya, faktor calon itu sudah kembali merudum kerana para pengundi sudah tidak dapat melihat siapakah calon yang boleh dipercayai, kerana walaupun calon itu disokong dalam pilihan raya tetapi calon itu ada potensi untuk berpindah parti dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama saya melihat isu-isu yang dimainkan oleh parti-parti politik ini sangat penting, isu ekonomi, isu integriti, isu good governance akan sentiasa melekat pada hati dan minda pengundi. Dan kalau kita lihat dalam isu ekonomi misalnya, memang para pengundi masih mencari-cari apakah tawaran baru yang boleh diberikan oleh parti-parti politik. Tetapi kita harus ingat pada masa parti-parti politik ingin menawarkan tawaran-tawaran baru dalam ekonomi, mereka tidak seharusnya bersifat populis ataupun oportunis dengan mengemukakan janji-janji manis yang tidak realistik, kerana ini memang diingati oleh para pengundi. Malah semasa tinjauan saya dalam pilihan raya negeri Johor pada bulan Mac yang lalu, kita tidak nafikan para pengundi masih lagi mengingati janji-janji kerajaan sebelum ini yang tidak dapat ditepati, yang tidak realistik, kerana walaupun kita faham parti-parti politik ingin membawa agenda ekonomi, ingin membantu ekonomi rakyat, tetapi janganlah sampai agenda ekonomi itu bersifat populis yang tidak realistik, yang akhirnya agenda-agenda yang hendak ditawarkan itu tidak dapat direalisasikan. Jadi saya fikir parti-parti politik perlu mengambil kira aspek-aspek ini, soal ekonomi, soal kesejahteraan rakyat, itu akan menjadi pemboleh ubah dan juga indikator yang besarlah kepada para pengundi pada masa akan datang. Kalau kita lihat undi 18 dan undi automatik pertama kali dilaksanakan pilihan raya negeri Johor yang lepas, dan ramai juga beranggapan ini merupakan satu pemboleh ubah yang akan menggerakkan kelesuan politik ataupun political fatigue seperti mana kita lihat di Melaka dan juga di Sarawak. Tetapi nampaknya tidak berlaku juga di Johor. Tidak ramai anak muda datang untuk keluar mengundi. Tetapi selepas beberapa bulan ini dengan pelbagai isu, misalnya isu LCS, isu governance, bagaimana bekas Perdana Menteri akhirnya dijatuhkan hukuman bersalah dalam kes SRC, dan dengan situasi ekonomi yang amat perit pada ketika ini, inflasi barang tinggi, pekerjaan masih lesu dan paras gaji pun tidak meningkat. Jadi adakah itu akan menggerakkan anak muda yang mungkin fatigue ataupun tak minat politik sebelum ini, tetapi akan ke petak undi ataupun ke kotak undi jika pilihan raya umum akan dilaksanakan dalam masa yang terdekat ini, Dr. Izzani? Kita tak nafikan bahawa undi 18 ni masih lagi belum ada impak yang besar dalam pilihan raya sebelum ini. Malah pelaksanaan undi 18 yang pertama kali diadakan dalam PRN Johor, memang kita tidak nampak impak yang besar. Tetapi suara anak muda ini kita tidak boleh nafikan kerana kalau kita melihat dalam PRU yang ke-14 sebelum ini, suara anak muda dan pengundi pertamalah yang banyak mengubah dan juga menentukan keputusan pilihan raya. Jadi saya nampak sebenarnya undi 18 ini akan memberi kesan sekiranya ada isu-isu yang boleh menjentik, yang boleh mempengaruhi mereka untuk turun mengundi, isu-isu yang melibatkan kepentingan mereka. Jika tidak, saya khawatir tidak ada dorongan yang kuat untuk mereka keluar mengundi. Tetapi Haji Nazri, pada masa yang sama, kita kadang-kadang kita memberi fokus berlebihan kepada undi 18 ini, tetapi pada masa yang sama kita harus ingat bahawa kumpulan pengundi 21 tahun ke atas yang didaftarkan secara automatik ini juga sebenarnya lebih besar daripada undi 18 yang mungkin kita lupa. Sebab itu dalam PRN Johor misalnya, undi 18 hanyalah 3 ataupun 4% saja daripada jumlah keseluruhan pengundi. Sedangkan pengundi 21 tahun ke atas yang selama ini tidak pernah mengundi, tidak pernah mendaftar tetapi didaftarkan secara automatik, mereka juga adalah kumpulan besar yang akan menentukan kalau mereka turun mengundi, mereka akan dapat mempengaruhi keputusan pilihan raya. Jadi selain daripada undi 18, pengundi yang
tidak pernah mengundi sebelum ini yang didaftarkan secara automatik, mereka juga seharusnya diberikan tumpuan oleh parti-parti politik kerana jumlah mereka lebih besar daripada undi 18. Jadi pendekatan secara holistik perlu diadakanlah supaya pengundi mereka akan terus mengundi selain pada undi 18. Malah di universiti sendiri sebenarnya kita sudah memperkenalkan pendidikan pengundi. Baru-baru ini Kementerian Pengajian Tinggi bekerjasama dengan SPR, malah kemasukan pelajar yang akan datang untuk sesi baru ini ada slot tentang pendidikan pengundi. Jadi kita berharap dengan adanya pendidikan pengundi, pendidikan politik begini akan menggerakkan undi 18 dalam pilihan raya yang akan datang. Ya, bagi Dr. Izani, ini juga berkaitan dengan pengurusan pilihan raya. Bubar, banjir dan juga parti politik untuk melihat bagaimana bajet 2023 ini. Ia banyak bergantung bagaimana SPR menjalankan tugas yang diamanahkan oleh negara. Tetapi dalam isu undi 18, pendaftaran automatik, Akta Anti Lompat Parti, sejak digazetkan sebagai undang-undang, kita tidak lihat proaktifnya SPR untuk engage, melakukan pendidikan politik, biro latihan mereka, kita tidak tahu. Dan media juga tidak dapat ruang untuk membawa mereka ataupun pengurusan SPR untuk datang tampil menjelaskan bagaimana undi 18, bagaimana pendaftaran automatik, bagaimana nak memudahkan pengundi di luar daerah yang berada di luar negara, undi pos dan sebagainya. Jadi semuanya ini penting untuk kita menggerakkan lebih ramai keluar mengundi, peratusannya lebih tinggi kalau boleh dicatatkan dalam pilihan raya umum ke-15 akan datang. Adakah Dr. Izani mengatakan SPR agak perlahan ataupun tidak ada langsung untuk engage dengan banyak pemboleh ubah baru dalam pilihan raya umum ke-15 ini? Okey, soalan yang sangat menarik. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada peranan SPR, peranan mereka bukan sahaja menjalankan pilihan raya berdasarkan perlembagaan, tetapi SPR juga ada unsur-unsur, ada peranan untuk mendidik dan juga memberi pencerahan literasi politik dan juga pilihan raya kepada rakyat Malaysia, terutamanya undi 18. Memang wujud persepsi sedemikian SPR dilihat sebagai agak perlahan dalam perkara ini. Tetapi pada masa yang sama saya kira untuk menjayakan pendidikan politik, literasi politik, pendidikan pengundi ini perlulah melibatkan peranan semua pihak, sama ada parti politik, universiti dan sebagainya. Di universiti sendiri, Haji Nazri, sebenarnya kita ada lebih kurang jumlah undi 18 yang ada di dalam negara kita. 40% sebenarnya berada di universiti. Mereka adalah pelajar di IPT, sama ada di Universiti Awam, IPTS, Politeknik dan Kolej Komuniti. Jadi universiti pun sepatutnya ada usaha-usaha yang proaktif lah untuk menggerakkan kesedaran undi 18 ini. Dan saya melihat dengan adanya MOU SPR dengan KPT baru-baru ini, saya kira ini mungkin satu titik mula yang berstruktur lah supaya pendidikan politik, pendidikan pengundi ini dapat kita jayakan dengan sebaik mungkin lah. Peranan semua pihak sangat diperlukan, termasuk parti-parti politik, kerana bagi saya parti-parti politik mereka tak sepatutnya hanya memikirkan undi saja daripada undi 18 ini, tetapi perlulah sentiasa memberikan pendidikan ataupun perkongsian tentang ilmu pilihan raya, ilmu politik yang akan memberi kebaikan kepada anak-anak muda undi 18 kita. Ya, Dr. Izani, jika pilihan raya diumumkan dalam masa terdekat ini, wajarkah pihak universiti, misalnya Kementerian Pengajian Tinggi,
membuka ruang untuk membolehkan mahasiswa yang sudah pun mendaftar ataupun nama mereka sudah ada dalam daftar pemilih, kalau mereka tidak sempat untuk pulang ke kampung kerana sesi akademik baru saja bermula, pastinya nak balik dalam masa terdekat kos lagi, dan pastinya hujung tahun pula ada Christmas dan sebagainya. Jadi adakah ruang dijadikan pusat mengundi pos ataupun mereka yang berada di luar daerah boleh mengundi di universiti, dan universiti dengan kerjasama SPR akan menguruskan undi mereka boleh dikira di parlimen mereka di daerah mereka? Adakah ini juga perlu dipikirkan oleh SPR dan juga pihak pengurusan pengajian tinggi? Ya, saya sangat bersetuju kerana pilihan raya kita ni berlaku dalam sentiasa ada perubahan-perubahan yang tertentu. Malah sebenarnya idea ini pernah disebut semasa PRN Johor. Kerana ada mahasiswa yang tidak dapat balik mengundi, ada mahasiswa yang berhalangan, dan juga ada mahasiswa yang ketika itu positif COVID yang dikuarantinkan, maka tidak boleh mengundi kerana masa itu tidak ada undi pos dan sebagainya. Saya fikir SPR harus mengambil kira perkembangan terkini ini. Malah dalam konteks undi 18 di universiti ataupun di IPT, mungkin sudah tiba masanya ada pembaharuan seperti undi pos, ataupun mahasiswa boleh mengundi di kampus kerana dengan pindahan AUKU, dengan kebebasan berpolitik pelajar. Jadi saya fikir sebab undi 18 ramai di IPT, maka mungkin boleh dibuka ruang agar mereka lebih mudah mengundi, sama ada undi pos ataupun membuka tempat mengundi di kampus masing-masing. Menarik. Saya itu kalau itu dapat dijelmakan, ini merupakan satu kejayaan untuk memudahkan semua pemilih, dapat memudahkan mereka melakukan pengundian. Kalau susah nak balik kampung, mereka boleh fikirkan di lokasi-lokasi yang menjadi tumpuan misalnya, dan seperti universiti lebih senang kerana ada pihak pengurusan universiti dan juga pihak SPR boleh memantau dengan lebih dekat. Terima kasih Profesor Madya Dr. Izani Mohamad Zain dari Universiti Putra Malaysia. Kita bercerita tentang PRU 15, bilakah ia akan berlangsung dalam situasi bajet, dalam kita nak menghadapi banjir, dan bilakah ia akan dibubarkan parlimen yang sedang berlangsung ini. Sekian saja. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.